Okey, semalam PNB Investment mengumumkan pulangan prestasi untuk 4 dana di bawah pengurusannya dan juga keempat-empat dana berkenaan telah mencatatkan prestasi cemerlang dalam pelbagai kategori LIPA Investment Management iaitu Equity, Equity Malaysia Income, Equity Malaysia Small and Mid Capital dan Mixed Asset bagi tempoh 1, 3 dan 5 tahun berakhir 28 Februari 2023. Dan kita ingin mengulas lanjut melihat kepada prestasi ini, kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif PNB Investment, Mahani Ibrahim yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Kalau kita melihat di sebalik mungkin ketidaktentuan pasaran sepanjang 2022, sudah pasti PNB Investment merekodkan prestasi yang baik untuk tahun berkenaan. Apa mungkin yang mendorong kepada prestasi ini dan bagaimana untuk melihat susunan strategi sepanjang tahun lepas terlebih dahulu untuk mencapai prestasi pulangan ini? Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Najib. Terima kasih kerana menjumpa kami. Alhamdulillah kami mencapai prestasi yang agak membanggakan pada tahun 2022 dan seperti yang Najib sebutkan tadi kami mendapat 4 awards daripada Refinitiv LIPA dan juga 1 award daripada Morningstar minggu lepas. So ini semestinya adalah sesuatu yang memberangsangkan untuk PNB Investment untuk melangkah ke depan. Jadi strategi-strategi untuk tahun 2022, memang 2022 adalah satu tahun yang sangat mencabar. Bukan saja untuk kami rasa untuk semua di dalam industri asset management ya. Jadi pengurus-pengurus kami mengambil pendekatan untuk menguruskan portfolio secara aktif dan membuat dagangan jangka masa pendek. Itu adalah untuk mengelakkan dari ketidaktentuan pasaran di jangka masa panjang ya. Pengurus-pengurus kami juga memberi fokus kepada sektor-sektor tertentu seperti sektor green energy atau renewable energy iaitu teknologi hijau dan juga seperti bisnes-bisnes di dalam essential business. Essential business adalah syarikat-syarikat yang terlibat di dalam perniagaan keperluan asas. Ini adalah kerana perniagaan-perniagaan keperluan asas ini seperti makanan dan keperluan harian masih mendapat sambutan ataupun ada pasaran walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Pengurus-pengurus dana kami juga memberi fokus kepada syarikat-syarikat permodalan kecil dan sederhana pada tahun 2022 kerana pada analisa kami pasaran pada tahun 2022 kebanyakan disokong oleh pelabur-pelabur runcit. Okey. Puan Mahani, bantu kami juga untuk faham 2023 juga tidak kurang mencabarnya. Banyak jangkaan dan juga anjuran serupa dikeluarkan. Bagaimana dari segi aspek ataupun perspektif PNB Investment sendiri, apa yang telah disusun mungkin oleh PNB Investment untuk berdepan dengan tempoh ini dan juga apakah tahap keyakinan pulangan bagi tahun ini melepasi mungkin tahun 2022? Okey. Memang seperti yang kita ketahui keadaan sekarang ya, kami jangkakan setengah tahun pertama 2023 pasaran dijangka kekal mencabar terutama dengan krisis perbankan yang berlaku di Amerika dan di Europe dan juga ketidaktentuan berkenaan dengan PRN iaitu pilihan raya kecil negeri juga sedikit sebanyak memberi kesan kepada keadaan politik tempatan dan juga pasaran tempatan. Jadi kami menjangkakan keadaan pasaran akan menjadi lebih stabil pada setengah tahun kedua 2023. Berkenaan dengan prestasi dana, walau bagaimana keadaan sekalipun, kita tidak dapat menjangkakan apakah tahun 2023 akan menjadi lebih baik daripada tahun 2023. Jadi pengurus-pengurus dana kami yang menguruskan portfolio sentiasa mengambil strategi yang sesuai dalam sesuatu keadaan pasaran dan sentiasa membuat pelarasan portfolio termasuk mengambil temporary defensive strategy bila perlu untuk memastikan dana di bawah pengurusan mereka memberikan pulangan sebaik mungkin mengikut keadaan pasaran semasa. Jadi kita memang sentiasa mahu memberikan pulangan yang lebih baik untuk para pelabur dari setahun ke setahun, tetapi dalam keadaan yang masih awal di dalam 2023 kita tidak dapat menjangkakan bagaimana keadaannya untuk sepanjang tahun 2023 Najib. Okey. Untuk asset allocation ini sudah pasti adalah amat penting untuk menentukan pulangan tersebut.
Untuk dana di bawah PNB Investment sendiri, adakah ada perubahan mungkin dari segi peratusan dan juga fokus melibatkan 4 kelas aset pertama, dan adakah akan ada mungkin sebarang pengenalan dana baru di bawah PNB Investment sendiri? Okey, satu soalan yang baik. Sebenarnya di PNB Investment, kekuatan kami adalah pelaburan di dalam equity. Jadi kami akan terus memberi fokus kepada pelaburan di pasaran equity. Tetapi di samping itu juga kami akan memperkukuhkan pelaburan di pasaran pendapatan tetap seperti pelaburan di dalam sukuk untuk memberi fokus kepada pelabur-pelabur korporat dan juga pelabur runcit yang inginkan risiko yang berlainan daripada apa yang kami tawarkan sekarang. Jadi untuk dana-dana baru, sekarang kami sedang merancang untuk melancarkan satu dana berkonsepkan ESG. Kerana ESG adalah satu konsep pelaburan yang selaras dengan kehendak pasaran pada masa ini, terutamanya untuk pelabur-pelabur korporat. Kami juga merancang untuk mengeluarkan produk-produk lain yang bersesuaian dengan risiko pelabur-pelabur korporat, sebab buat masa sekarang dalam 80% pelabur kami adalah dari sektor runcit, jadi kami ingin memberi sedikit fokus yang lebih kepada pelabur korporat lah untuk menarik mereka melabur di PNB Investment. Okey, Puan Mahani, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan Niaga Awani. Saya percaya ini kali pertama kita bertemu dan juga insya-Allah akan terus berhubung dari masa ke masa. Terima kasih Mahani Ibrahim, Ketua Pegawai Eksekutif PNB Investment, mengulas tentang prestasi dana-dana di bawah PNB Investment sendiri.